menyebabkan mereka kadang-kadang bila bergaduh tu mereka tak ada seseorang yang menjadi center untuk menyelesaikan benda tu. Betul. Bila ada Coach Panda, dia lebih mementingkan sedikit dengan apa pandangan dia. Jadi pandangan yang bernas yang ditunjukkan itu menyatukan pasukan Aero. Jadi selepas kemasukan Coach Panda dekat Gaming House dan juga dalam pasukan Aero, kita boleh nampak perubahan corak draft mereka dan mereka cukup disiplin yang mereka terapkan di dalam pasukan. Berbalik pada pasukan MV, mereka ada pasukan mereka adalah satu pasukan yang cukup kuat daripada sudut individu dan team play mereka. Tapi daripada sudut disiplin mereka kat sini menjadi persoalan Sunforce. Mereka dikenali sebagai pasukan yang 3 season berturut-turut menunjukkan throw yang paling banyak. MVGT. Ya, mereka memang antara pasukan dengan trademark yang paling dikenali ramai. Nama betul dipanggil Monster Vicious, nama samaran MV tambahan. Tak, GT. GT. Gran Turismo. Gran Turismo untuk GT gerakan tambahan. MVGT. MVGT. This is a good name. I very like this one. MVGT. Untuk pasukan MV sebenarnya daripada segi disiplin mungkin mereka kena ada kepekaan, kena ada mindset dan juga common sense apabila mereka ingin bermain, terutamanya untuk Uni sebagai captain dan juga shot caller untuk pasukan MV itu sendiri. Untuk pasukan MV bukannya mereka tidak mampu, namun kejayaan di dalam permainan ini sangat diperlukan sebagai perebutan untuk masuk ke playoff kali ini. Ada risiko MV juga disingkirkan dan tak masuk ke playoff kalau mereka kalah. Kat sini bagi saya adalah pemain yang kalau kita boleh fokuskan, pemain Falsa menarik, di mana adalah Raf yang dulunya dikenali sebagai the golden marksman, the rising one, untuk kata the wonder kid, yang juga membayangi Ciku ketika di pasukan Toda. Sekarang dah tak kid. Sekarang macam kid lagi ketak, tapi wonder tu dah hilang. Wonder tu dah hilang, tinggal kid. Tapi apa yang boleh katakan adalah Raf adalah player yang very special bagi saya sebenarnya. Daripada sudut mekanik dia cukup padu, dekat bahagian laning dia cukup baik. Cumanya sekarang dia akan berhadapan dengan Kusei, one of mechanic player yang juga cukup okey, sebabkan dia adalah Filipino player dan kita tahu bagaimana dekat bahagian laning mereka kuat, tapi kurang dekat bahagian team fight. Manakala Raf cukup selesa dekat bahagian team fight dengan chemistry yang mereka ada. Jadi kat sini Mas, apa yang coaching staff MV boleh buat untuk ubah balik Raf menjadi Raf yang dulu? Tapi Raf dah ada nampak sedikit bayangan yang bahawa dia adalah satu goal line yang berdisiplin dalam musim kali ini beberapa minggu lepas. Kalau tengok dia main Granger dengan sangat disiplin, tak terlalu overextend. Dan plus bila dia nak overextend sekalipun masa dia pakai fighter. Jadi kalau konsistensi itu dapat dikekalkan sekarang ni, Raf boleh menjadi satu kunci pemain yang boleh membuahkan hasil kemenangan pada pasukan MV. Saya setuju. Cuma yang saya risaukan sekarang ni adalah kedudukan trio mid untuk pasukan Monster Vicious yang seringkali melakukan satu asakan ke bahagian depan yang menghukum diri mereka itu sendiri. Kebanyakan kalinya sebab itu team fight selalu untuk pasukan MV kalah, bukan disebabkan mereka tak ada firepower. Mereka mungkin tersilap daripada segi pergerakan mereka yang menyebabkan pasukan Aero boleh untuk punish dalam perlawanan yang akan datang. Mungkin kita akan lihatkan sebentar saja lagi. Tambahan pula bila kita tahu kat sini untuk trio mid pasukan Aero pula sangat-sangat solid. Dengan pengambilan Cici, maksudnya mereka merancangkan mungkin ada Bangsia yang boleh dipilih oleh pasukan Aero dekat sini. Adakah Hazel gemar untuk menggunakan hero-hero tanky ni sebab dia dikenali sebagai the bukan Baby Alien tapi Black Alien dekat Indonesia. Ya, jarang untuk dia menggunakan hero-hero seperti Baxia. Dan slot Isun Shin salah satu mungkin bakal diambil terlebih dahulu. Namun Angela bersama Fovius, third pick bakal menjadi Lancelot. Itu jangkaan daripada saya untuk Aero. Ada satu penghalang untuk MV mendapatkan kombinasi Angela Cici. Ada potensi tak yang third pick tu kalau bukan Lancelot mereka akan bermain Insan Shin dan letakkan Fovius tu dekat bahagian gold lane berkemungkinan besar? Sebab sekarang ni bagi saya Cici untuk berhadapan dengan Fovius mungkin itu adalah bukan match up yang baik kepada Fovius. Cumanya itu adalah kita berbincang pasal Momo. Tapi cerita dia kalau Cici itu pergi EXP lane. Sebab sekarang ini sebabkan dia dah jangka itu akan ambil Lancelot dekat third pick. Kalau Isun Shin dia ambil dekat sini dan Cici itu pergi dekat gold lane, lebih-lebih lagi Raf sekarang bermain dengan cukup baik dengan penggunaan fighter. Mungkin itu yang bakal digunakan oleh MV. Aero sekarang sudah pun selangkah di hadapan untuk memikirkan kedua-dua kemungkinan yang Franco. Tapi Baxia bersama Franco menidakkan pengambilan Isun Shin, malah mengekalkan permainan yang jauh lebih selamat mungkin untuk mengawal sebarang gerakan GT. Gerakan GT, gerakan tambahan. Dua tank di bawah masuk. Malang GT lah, Malang GT. Tapi sekarang ni damage mereka akan letakkan dekat Joy. Joy dulu.
Walaupun dah ada Baxia ke? Dah ada Baxia dan juga Franco. Dah ada Franco Baxia. Bukan Franco je, Franco Baxia. Berat tu. Cici. So kena ada knockout kat sini sekurang-kurangnya. Sisi yang boleh untuk membatalkan beladihan daripada Franco ni sekurang-kurangnya. Obvious ada. Bagi saya tak konsisten. Ya, orang kata kan. bagi saya benda yang susah sekarang ni adalah bila Franco punya item sekarang adalah pihak kepada Winter Crown. The Crown. Jadi Dia bukan Winter Crown macam yang tadi punya. tapi Winter Crown tu mungkin boleh menyebabkan pasukan Aero punya gerakan agak terbatas, tapi kat sini pengambilan Gatot Kaca mungkin juga okey untuk digunakan oleh pasukan Aero sebab mereka dah ada badan dengan Fovis dan juga Angela. Tanya abang dapatkan tiket tadi tu. Sekorang kalau lambat tu rugi lah. Tapi ada lagi, jangan risau. Tapi mahal sikit lah. Mahal sikit. Mahal daripada biasa. Kimi telah dikeluarkan. Masih lagi memerlukan satu lagi crowd control yang dia perlu untuk sebagai jaminan bagi keadaan pasukan Aero lebih terjamin dengan penggunaan beladihan daripada Franco ini. Mas, maaf saya mencelah sedikit, tapi kat sini saya dah nampak macam sedikit plan daripada pasukan MV. Di Indonesia juga sangat-sangat famous dengan gerakan Baxia dan juga Franco punya combo. Dengan satu pelanggaran akan ada beladihan Iron Hook yang mudah untuk digunakan. Jadi kat sini mereka nak bermain dengan full CC dan Cici ni akan ditugaskan untuk melaksanakan bukan burst damage, tapi dia lebih kepada poking damage, rip damage dekat bahagian tengah. Dia panjangkan team fight sebenarnya. Dia akan panjangkan team fight. Cumanya bergantung dekat gold lane dia apa. Kalau mereka nak fokuskan kepada kesemua team fight, mereka kena jaga-jaga juga dengan kepanjangan team fight yang boleh dilaksanakan oleh pasukan Aero. Sebab kena ingat mereka ada Fovis dan juga Angela. Setuju juga dengan adanya curtain coil. Sebenarnya dia bila ada pick off dapat dilakukan, sekurang-kurangnya ada orang datang membantu, akan diikat terus. Dan ini kita bercerita tentang team fight secara keseluruhan untuk pasukan Monster Vicious. Cuma Ludox yang kali ini tidak akan diterima oleh kedua-dua pasukan, akan dikeluarkan memandangkan mid lane untuk pasukan Monster Vicious. Belum lagi ditunjukkan pick seterusnya untuk pasukan Aero, berbekalkan gold lane dan juga bahagian roam. Saya rasa kena ada sisi juga kat sini. Chow ke? Dia tak tunjuk ada lagi combo dia. Padang sekali lagi. Nak ambil Idis ke? Idis Masa badang tu boleh jadi Khalid macam susah. betul. Alisa lah. Tak ada sisi. Kan dia nak main Fovis Smith. Gatot lah. Kalau dia COVID ni dia nak main Fovis Smith ke? Macam ada, tapi Glue boleh jadi rom juga. Tapi ni macam okay, let's say kalau ini dia ambil glue, how about kalau pasukan MV panjangkan lagi team fight mereka dengan pengambilan apa? Paramis. Dan juga dengan satu lagi gold lane yang okay, mereka dah ban Haris. So kat sini mungkin boleh jadi Moskov. Melambai-lambai ke arah Skif ibunya. Ya. Lama saya tak nampak. Last awak. Jarang juga sebenarnya. Last saya nampak waktu saya bawa dia ke rumah dia je lah. Ada gluri mungkin, tapi Vexana! Okay. Skin aspirant mungkin, tapi saya dah ada orang tak dapat lagi. Last pick untuk pasukan Aero. Adakah pengambilan Moskov dekat sini pilihan yang baik, ataupun Iritel, ataupun Kari? Combo untuk MV memang baik ya sebenarnya. Baik. Stun terus burst. Jadi mudah. Cuma Vexana ni kurang sikit daripada segi mobility. Sangat bergantung harap kepada flicker yang digunakan. Kalau ada later Flying Beast datang merebut masuk, mengharapkan kepada Franco untuk menggunakan beladihan bagi menghentikan pergerakan Hazel. Dan juga last pick double fighter ataupun Golden sebenar. Iritel terus diambil. Tapi Iritel pun senang kena gigit. Nampak macam banyak gigitan yang mudah. Namun Vexana sebenarnya tak cukup rasanya nak Burst. Tapi mereka ada cici ni. Tapi dia orang ada Granger juga. Lagipun dia orang ada Baxia, so healing tu pun tak rasa sangat. Cuma masalahnya ada glue. Dia mungkin kat sini Vexana ambil sebab kan sekarang pasif Vexana ada meletus kan. Jadi semua boleh dapat stack kalau satu anak yang tertuf. Tapi sekarang dah tak rasa tak dia tahu. Tapi apa yang penting sekarang adalah Vexana dengan kekuatan dia punya Eternal Guard dia tu. Bila dia punya Lord tu sebenarnya mempunyai damage yang lebih tinggi dan ketahanan yang jauh lebih besar. Ya betul. Dengan pembawaan Vexana untuk Monster Vicious berhadapan Angela daripada Aero Esports. Perlawanan kami melayakkan diri ke playoff. Akan kita saksikan air di sungai mulai melimpah, membasah belukar juga batuan. Mungkinkah raksasa akan terus gagah atau akan tumbang ke tanah daratan?
Kita masuk ke dalam game untuk lihatkan Glue jalan setempat. Shuffle. Apa? Datura. Ada yang motor tak bergerak juga. Daripada retail tadi tu. Aduh, berhenti tepi dulu retail. Motor. Motor Kalau terbalik. masih hidup tapi tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Dalam setempat. Ya, tengok. Ya. Mungkin dia tengah duduk atas Tak boleh treadmill. masuk gear, tak jumpa. Tak jumpa gear satu. Mungkin clutch tersangkut. Mungkin kelas tersangkut. Mungkin. Kelas pendek. Untuk pasukan MV dan juga Aero, kita akan menghentikan seketika menyelesaikan isu yang tak terlalu lama perlu ambil masanya. Dia angkat tangan berapa dia? Satu. Apa? Jadi mudah saja untuk kita lihat. Satu jam tugas kan? Marshall. Ya. 1 jam. Tak. 1 jam aku panggil balik yang mana menari tadi tu. Datang. Datang boleh. Buat intermission. Ya. Tapi nice jacket sekali lagi saya nak puji. Marshall sekarang dia ada official jacket daripada Celcom Betul. G. Ya. Warna biru kuning tu mengingatkan saya kepada kampung halaman saya di Perlis. Ha? Sebab bendera Perlis juga biru kuning. Oh, ingat bendera polis. Bendera Polis polis. Celcom G. Yelah saya kuning G. So kata mana orang polis. Ada orang polis ada 8 orang. Lapau dah bercambah dah sekarang. Tambah dah banyak. Ah. Banyak. Betul saya dah banyak. Pak Maun ada anak. Pak Maun mana pula kau? Yang What? ke laksa tepi tu. Laksa tahu tu kali Tak dengan buka. pembok. Dengan sembok. Belum lagi berakhir Hazel sudah menangis. Tapi kenapa tu? Dia pun dah nangis. Sampras pun sudah menangis. Okey. Oh, wow. Masuk. Jaket lawa betul. Dia datang. Untuk mengembalikan semula kita punya Dengan? permainan. Dengan Lenggang-lenggang. lenggang-lenggok. Kita masuk ke game untuk melihatkan. Alah, dia tak pakai skin aspiran. Aduh. Mungkin dia pun tak dapat macam aku. Mungkin dia pun sama. Banyak diamond dah habis. Mungkin dia kena joget. habis banyak diamond tadi. Tapi tak apa. Bondo selepas ni boleh joget dapat diamond lagi. Betul. Tapi kita nampak bagaimana Zakif sekarang ini dengan tengah dia ni. Satu lagi benda yang cepat tu gear tu. Yo, Laju. Basic daripada Vexana ya. Dengan Rapture yang dibeli dan Tenacity sebagai jaminan pertahanan sedikit untuk Vexana ini. Jadi sebagai millennial, apa yang awak rasa dengan talent yang dipilih oleh Vexana? Bagi saya sebenarnya lebih fokus daripada damage, tapi at the same time ada juga pertahanan yang dia boleh ada berhadapan dengan Joy. Dengan Joy. It's a good match up sebab dia punya tangan tu boleh untuk buatkan Joy Pening. punya momentum memang kacau lah. Antara mid lane terbaik untuk lawan dengan Joy. Cuma masalah lawan dengan Glue ni, ianya tak semudah disangka. Memang kononnya boleh untuk second skill ke arah anak-anak Glue tu. Keras. Tapi sekali Glue tu dapat, minta maaf cakap macam tu lah cerita dia. Bondo. Lagi dan lagi. Ikat kaki. Zakif ni dia memang suka main hero-hero pegang-pegang kaki orang ni. Pertama apabila kita lihat Glue dimainkan. Cuma satu lagi perkara yang saya nampak apabila Vexana ini digunakan, sekurang-kurangnya kalau skill kedua yang boleh untuk letakkan efek frightening Betul. Dia pening-pening. dia akan peningkan Hazel, itu akan ada satu peluang yang besar untuk pasukan MV counter semula. Tapi masalah dia sekarang ni, bila dia pening, bila ada Angela dengan Joy, pening tu macam tak rasa sangat sebab dia tingkatkan movement speed yang tak boleh nak dipandang enteng lah. Sebab movement speed yang diberikan oleh Angela sekarang sudah meningkat naik. Jadi Joy boleh bergerak dengan lebih laju. Dan apa yang perlu dipeningkan sebenarnya oleh Hazel adalah jangan kena gigit dengan Franco. Ya, kita tengok sekarang ini waktu turtle ni memang paling penting untuk dikeluarkan pening-pening tu. Sebab contoh, kalau tengok daripada sudut retreat ada nombor-nombor ni, mungkin dah kira-kira okey 2500, 2500. Kena pening, dah tak ingat berapa tadi. Berapa tadi nombor dia? Dia dah mula lupa. 2500. Oh, Zeban dapatkan Kena pening. satu. Tapi lompatan yang dilaksanakan oleh Hazel ke belakang lari. backline terus dari Bondos. Smoke. Satu demi satu dihenyak. Dan mengakibatkan dua pemain ditumbangkan. MV. Belum lagi ada apa-apa keuntungan. Double kill dengan lompatan daripada semua sebentar tadi. Ini yang kita boleh katakan meta menusuk kalbu. Mereka tak fikirkan apa sisi yang ada, mereka terus masuk, Mas. Ya, terus masuk dalam untuk mengejar target yang paling mudah, iaitu Bondo. Jangan mengharapkan flicker dah tak ada. Dazzling Grass dah tak ada. Apa lagi boleh buat? Menerima saja renjatan elektrik daripada Hazel. Orang kata apa nama dia? Saya tak ingat nama. Awal. Wasit. Tapi lebih kepada Targeting. betul. Tadi ramai terus mungkin dekat Bondos. You. Yo. Satu lagi sebab mereka tahu Franco kau tak ada level 4 lagi. So buat apa aku nak takut? Kau yang patut takut aku. Dan betul, itu yang dilaksanakan oleh Hazel dan juga Kim sebentar tadi dengan sudah pun mengumpul 3
assist untuk Kim, manakala Smooth yang tadi bagi ke depan betul-betul. Depan muka terus tadi. Dengan Momo juga tidak mampu untuk melaksanakan apa-apa gerakan. Menerjah terus ke backline. Hadir juga Kusei. Biasanya kalau kita tengok MV ni, Raf yang akan sampai dulu. Betul. Tadi nampak Kusei yang sampai mengejutkan MV. Seakan-akan tak terjangka. Zakif, dia dapat tahu, tarikan. Dapatkan seorang. Hilang. Hilang Zakif daripada permainan. Uni. Kusei perlu untuk melarikan diri. Kick saja lagi sebelum Hazel masuk kembali. Raf bernyawa rendah. Cari oleh Hazel. Malah kali ini Hazel bernyawa sangat-sangat tipis. Sangat disiplin, sangat tipis. Hazel tidak mengaktifkan Lethal Weapon Beats selagi dia belum dekatkan diri dengan Raf. Yo, tapi dalam masa yang sama, saya tertanya-tanya apakah yang cuba untuk dilaksanakan oleh Uni sebenarnya, sebab mereka dah dapatkan satu. Yo. Dan seakan-akan ada dua benda yang berbeza. Mereka ada yang nak belah. Ada yang Uni GT. Itu tadi salah satu contoh. Tapi gerakan awal ini tak ada masalah sangat. Dia impaknya tak terlalu besar. Lagipun di Baxia. Lagipun di Baxia. Langgar sikit tak ada masalah. Walaupun sebenarnya masalah juga tadi. Mati juga member satu. Hilang bot lane. Raf pula yang dikorbankan, jadi rendahkan lagi sebenarnya. Farming yang boleh dikeluarkan. Kena verified. Pusing-pusing. Dengan Curse Blast dan juga Deathly Grass yang telah dikeluarkan cukup menyakitkan, terutamanya untuk Zakif. Dari depan tapi tak ada masalah. Hazel. Tapi Uni yang baru sampai belum sempat parking, terus saja tengah retreat, dapatkan satu kill. Zakif bernyawa sangat rendah. Satu kill akan dapat oleh Raf. Satu kill yang percuma untuk Raf. Tapi Zakif cukup lihat nak bagi. Malah kali ini semua saja dikorbankan. Tentu juga dimiliki MV. Maju ke hadapan. Terus saja melakukan satu blocking. Ingin mendapatkan menara di kawasan atas. Bila dapat turtle kat situ, dia akan memberikan buff sedikit sebanyak, shield dan juga daripada sudut team fight pasukan MV. Mereka jadi yakin untuk masuk dan terus menyebabkan malah dalam masa yang sama Hazel waktu tu dah tak ada team fight MV. Jadi mereka tahu mereka tak boleh nak panjangkan team fight. Pasukan MV ambil advantage dan mendapatkan objektif turtle. Begitu juga dengan Tarik kat bahagian atas. Tapi lihatkan bagaimana ditarik kat bahagian belakang. Jauh! Cyclone Eye. Uni! Dicolek! Dibawa pulang oleh Zakif. Tapi Hazel di kebanggaan backline. Dia dapatkan bonus. Dia mencari Raf. Raf juga dijatuhkan. Kusei berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Kali ini Uni juga berjaya untuk ditumbangkan. Laju. Hazel di arah yang berlainan terus melakukan flanking ditemani dengan Angela daripada Kim. Melakukan nasakan yang baik. Target utama mereka, bonus. Dia ada masalah ni untuk pasukan MV. Kusei sudah pun 202. Instant replay kita dah nampak bagaimana kemasnya gerakan, tapi kenapa jauh sangat Mana Ya. Adakah dia sebab Uni? Dia roda tu. Apa macam what? Sebab dia tak roda ke tadi? Tak, dia tak ambil Cyclone Eye pun, tapi what a flank daripada Hazel sebenarnya. Dikombokan, ini yang bahayanya apabila dikombokan dengan Angela. Ya, shield dia dikurangkan tapi movement speed yang kalau kau pakai sprint, campur rapid boost, campur wind talker, campur apa lagi yang bagi movement speed, langsung tak boleh nak boleh keep up dengan Hazel seperti Usain Bolt dan juga Noah Lyles. Dia memang dah sebati ni, Uni GT ni dah sebati dah. Sampai kalau tangkap pun terus ke belakang sana. Saya masih lagi tertanya. Tapi retry dia on point. Dia ni ke? Dia tengah roda ke? Tak pun kan? Saya tak pasti, tapi kenapa jauh sangat tu pun saya I don't understand why. No understand. I don't understand. Datang Hook mencari Zakif ke bahagian belakang, tetapi dikawal rapi oleh Uni, memastikan tiada sebarang tangkapan boleh dilakukan oleh Zakif. Lompatan demi lompatan daripada Smooth. Zakif, tarikan Iron Hook dilepaskan. Malah kali ini kedudukan Smooth dan juga Zakif dalam bahaya, tapi Hazel maju ke depan mencari Leoni. Yang rendah untuk Leoni dengan Wintercrown ditekan, tapi kali ini Kusei sudah bermula untuk mengaum dengan Leo yang mula untuk ditunggang. Kali ini Uni juga terpaksa untuk pulang bersama-sama dengan Raf dan juga Momo. Nyawa sedikit rendah, tak mampu untuk meneruskan pertempuran. Ya. Tapi dengan turtle yang berjaya mungkin akan didapatkan oleh Hazel sekiranya ada sekali blocking dilakukan kepada Yuri. Tapi kenapa masih nak main? Tak, dia pun ada retry. Di mana ada retry? Masih lagi mau pusing Sekejap, aku jam.
Aku baru Apa, Jam? melakukan penelitian sebentar tadi. Okey. Di mana momen yang kita tertanya-tanya, ya betul dia dalam keadaan roda. Oh, sebab itulah. Sebab tu dia boleh untuk masuk ke dalam tiba-tiba. Melompat ke dalam tu kan. Roda. Kali ini ditariknya seorang lagi pemain Leoni yang Dia bakal ada pintu. ditarik. Kedudukan berbahaya. Zakif bermain dengan cukup baik. Malah Lot dimiliki oleh Hazel. 10 kill Sekejap. dimiliki oleh Aero. Pasukan Envy langsung tak bagi nafas ni. Mereka nak fight. Dan pasukan Aero bagi benda tu. Ya. Dalam keadaan kemenangan. Kenapa MV keep on nak fight lawan dengan Angela ni? Kenapa? Sentiasa fight dalam keadaan Aero ready. Kenapa tak ada percubaan untuk tolak lane dulu ke? Farm sikit ke? Apa ke? Terus tahu-tahu orang ajak gaduh-gaduh. Tapi saya lebih kepada pilihan hero mereka juga adalah 5 untuk tertumpukan dekat bahagian team fight. Ya, pemilihan Rexana sekarang ni baik untuk memberikan crowd control kepada pasukan Aero. Tapi dalam masa yang sama, agak susah kepada mereka sebenarnya untuk bermain ketika ini. Seperti apa yang awak katakan. Daripada sudut burst damage mereka agak kurang. Mereka kena tunggu Ralph. Tapi Ralph langsung tak boleh bermain dalam game ni. Ya, Tukar Sukar. Kiri kanan datangnya Iritel dan juga Joy. Rad nak mengelak dari depan, adanya Zakif juga. Smooth antara komponen yang mungkin sedikit kurang dipandang dalam permainan kali ini. Namun tunjukkan prestasi yang cukup baik sebagai frontline. Biasa bersedia untuk menarah segala apa yang dikeluarkan oleh pasukan MV. Menambahkan kekacau bilauan. Dapat satu lagi turret untuk Hazel di bahagian bottom lane. Sejujurnya, impact daripada Smooth dalam game ni sangat-sangat luar biasa. Terutamanya apabila dia adalah badan utama, bukan Zakif sebenarnya. Zakif once dia dah start bertinggi, itu adalah signal untuk mereka start fight je. Betul. Tapi yang melaksanakan zone ni, yang menjauhkan target daripada follow up damage itu adalah Smooth. Asclaw sudah pun disiapkan oleh Kusei. Lagi Bayan, dia dah ada life steal yang jauh lebih besar. Lambat juga. Kenapa dia bukan first item Asclaw? Apa item dia? Mungkin dia siapkan Buat Mintoker Berserker dulu. Mintoker dulu tadi dah start. Mintoker Berserker mungkin dia. Dia buat Mintoker Berserker. Ni kalau dia siap apa yang item baru tu? Mintoker Berserker dulu. Yang tambah range Malefic. Malefic Gun tu. Malefic Gun. Tu lagi Tak mahu cakap. petak bat. Memang petak. Member yang pakai Sky Piercer tak ada stack tu. Ibarat ada 2 item je sekarang. Ya. Tapi untuk Ralph pun bagi saya still lagi okey. Cuma sekarang ni Ralph, dia Granger ni satu je lah. Farm ni sekarang ni tak adalah tinggal jauh. Okey. Tapi macam mana dia dapat stack Sky Piercer tu? Ya. Itu persoalan dia. Hanya sia-sia saja dia buat item tersebut kalau tak mendapatkan kill. Yes. Sia. Kalau dia, aku pun mula lihat tadi dalam kepala. Jangan habiskan. Jangan habiskan. Tapi Lot dalam beberapa Ambil yang mas yang mencinta. Malam mas. Tak ingat lirik. aku pun sebenarnya nak sambung tapi tak ingat lirik. Malam. Maklumlah. Tak layan sangat. Jarang Sompros nak karaoke sebenarnya. Dia selalu pergi tapi makan. 10 saat. Ya, untuk makan-makan pasukan Aero pada waktu ini dengan 10 kill berbalas dengan 3 expanding river sekarang ke arah pasukan Aero untuk mendapatkan lot yang berada di bahagian top lane. Agak sulit untuk Uni masuk sebenarnya. Kalau dia duduk dekat situ lagi bersorangan diri, akan tidak dibiarkan oleh pasukan Aero melihat pada situasi sebelum ini. Akan kena poking terlebih dahulu. Mereka akan fokus untuk jatuhkan Uni. Sekurang-kurangnya jatuhkan nyawa supaya menghalau Uni keluar daripada berebut lot tersebut. Nak tak nak Uni kena ke depan juga. Tapi setiap kali dia ke depan pasti akan ada glue yang bertinggi dan semuanya akan lari lintang muka. Ralph, saya rasa depan sangat tu, agak bahaya tu. Hazel dengan konsil bersama-sama dengan Zakif mencari mangsa. Kali ini Leoni yang bakal dicuba oleh Zakif. Namun sekadar untuk menghalau daripada boost tersebut. Tapi pusing jadi U-turn. Masuk balik boost yang sama. Zakif macam boleh kena tangkap ni Zakif. Santai ni dia kena boost dengan Cici tu Ya, tapi dia terpaksa untuk memulakan record. Adakah ini info yang diketahui oleh pasukan MV sebenarnya? Betul. Tapi cerita dia sekarang ni, apa reaction pasukan Aero? persoalan baik. Persoalan yang menarik. Apa dia orang punya reaction? Semua bilang macam tu je. Lambatnya. Bukankah ada info patutnya? Semua kan duduk kat Ya, situ. info tu dah terlalu awal untuk... Wow, ini lagi pelik daripada game yang pertama. Walaupun Aero sekarang ini mereka pula yang terpaksa bermain secara pertahanan. Selepas 12 minit mereka mendominasi perlawanan. Habis Tiba-tiba hilang semua. Ini satu berita yang kurang baik untuk pasukan Aero.
Mereka dah pegang game dah dari tadi. Tak, kenapa dia orang tak ada respon? Dan benda tu sekarang jadi domino effect. Macam no respon langsung kan. Dia Macam tadi tak ada domino apa-apa. Macam tengah tak ada apa-apa berlaku. Kita pun tak nak cakap apa. Diorang pun macam tak ada movement. Padahal enemy ambil Lord, ambil tower, inhibitor dah pecah dah pun. Tapi kau tengok tak ada apa-apa pun jadi. Ambil je lah tower. Tak, kenapa tiba-tiba korang macam ni? Korang pun pegang god lead kau tadi. Sekejap, kenapa dia terlalu... Mereka bermain pasif. Dah sekarang ni Zekif cuma untuk melaksanakan flanking. Okey. Cari Raf, tapi nampak macam dah tak boleh nak cari. Raf dah gunakan flicker, malah digigit pula. Kali ini dia ada pula Eternal Guard. Zaki berjauh rendah, Hazel juga berjauh rendah. Kusir dah masuk dalam fight mencari Raf, tapi lihat Raf terpaksa untuk pulang. Zaki berjaya untuk dielak oleh Momo kali ini. Terus saja ditumbangkan dengan adanya penggunaan Sky Piercer. Killing spree untuk Raf miliki. Satu tumbang, mencari seterusnya. Minion masih lagi ada. Uni pelanggaran ke atas move. Tarikan tak berjaya. Namun dua ini betul turret berjaya untuk didapatkan oleh MV. Apa cerita ni? Ya Allah, domino effect terlalu besar kali ini. Dari kecil-kecil hanya untuk mengabaikan lot tersebut didapatkan oleh pasukan MV. Menjadi satu kesan yang sangat besar, menghilangkan mereka punya goal lead dan juga turret. Bila aku replaykan balik tadi, aku nampak yang ada satu masalah besar yang berlaku sebenarnya. Selepas poking damage terhadap Zekif, mereka dalam masa yang sama mengagak bahawa pasukan MV hanya akan camp dekat kawasan semak. Tapi mereka juga tidak sedar bahawa ketika itu nak kata semua selamat, tidak. Semua dah buka agak awal. Lama dah. Ya, dia dah buka agak lama. Tapi tiada minion wave dekat bahagian tengah untuk membantu Hazel melaksanakan dia punya stack. Jadi kat situ mungkin adalah sebab kenapa pasukan Hero memilih untuk membiarkan first lot. Tapi persoalan dia bukan dekat situ. Ya, mereka dah lepaskan first lot. Apa reaction lepas tu? Ya. Tak, aku tak kisah. Masalahnya benda ni daripada Zekif kena poke tu sampailah lot masuk tadi macam nothing. Kan dia orang pegang gol. Kenapa? Takkanlah tim yang pegang gol biar macam tu je. Mungkin disebabkan tak ada high ground yang menyebabkan mereka sedikit. Tapi sampai heavy turret. Serius ah. Dia dah sampai meter tu. Padahal minion kiri kanan tak masuk pun tau. Melainkan diorang ada orang yang defend kiri kanan. Diorang tak keluar pun besok. Diorang duduk dalam tapi diorang biar. Saya rasa mereka terlalu over macam paranoid sangat dengan Franco ni sebenarnya. Yang menyebabkan atau mungkin memang diorang rasa diorang tak boleh clear langsung sebab diorang main je lah mid. Ya. Tapi mereka masih lagi ada kursi sebenarnya yang mendominasi penuh game ini. Sepatutnya mereka lebih berani untuk keluar ke depan kerana selagi mana Bloody Hunt kena fokuskan kepada Hazel, kursi akan selamat je. Melainkan kalau Franco tu tiba-tiba marksman. If mencari satu, Zaki bilang Raf turun dikorbankan mencari maksa seterusnya. Namun Momo masih lagi survive. Uni yang bakal melakukan satu kegiatan. Malah ditangkap lagi satu. Smooth bakal berjaya untuk ditumbangkan. Kusi jauh tadi dalam permainan membuatkan Hero mungkin tak akan mampu untuk melakukan pertahanan. Tapi Bondos, ini gerakan tambahan yang the real. Hazel! Taklah. It's too good to be true, Hazel. It's too good to be true. Hazel. Habis. Tamat cerita dia. Tapi ada masa diberikan Zekif sekarang ni. Tapi minion wave dekat bahagian bawah banyak juga. Kim mampu untuk melaksanakan sesuatu. Franco Winter Crown. Dan ini memberikan ruang sekali lagi kepada pasukan MV untuk mendapatkan Lord. Kenapa aku rasa macam benda ni Berjangkit sangat lah. Hari ni memang berjangkit macam tu kan. Jadi match pertama pun macam tu juga guys. Itu tak, tadi memang tukut tu bitruk gila dia. Siapa cakap dia boleh satu lompat kat situ? Itu pun Ada sisi lagi. Dengan info Bloody Hunt ada lagi. Ada banyak lagi sisi boleh dikeluarkan. Uni ada dekat situ. Momo ada dekat situ. Bloody Hunt tak ada. Tadi waktu tu. Cerita fleeting kan? Dia fleeting. Cuma sekarang ni adalah aku rasa dia ada concentrated buatkan dia agak yakin untuk masuk. Mungkin aku tak pasti. Mungkin kita boleh tengok check itemization daripada pasukan Hero lepas ni untuk melihatkan damage dead ranking sekarang ni. Momo paling tinggi dan dia tak ada concentrated. But why? Apapun Winter dia tak ada those item pun. Inilah perlawanan pelik tapi benar. Kita akan lihat MV 8 keajaiban dunia. Antara 8 keajaiban dunia. Tarikan daripada Leonin. Dapat kita lihat bagaimana satu penggunaan Bloody Hunt daripada Leonin. Berjaya juga untuk dapatkan Hazel. Hazel ditumbangkan. Kusei mencari Raf. Kusei dengan nyawa yang sangat rendah. Raf dah tak ada tapi lihat minion. Lihat move
Smooth! Takkanlah Smooth nak defend seorang-seorang. Benda ni kenapa aneh sangat? Yep, Lord seakan-akan macam macam Assalamualaikum. Assalamualaikum, ada orang nak layan aku tak? Lord mula slow-slow kan? Apa ni? Tak balik-balik lagi botol ni. Apa ni? Macam mana cerita dia? Entahlah duk. Aku kan? Aku macam tengok Netflix kau. Aku tak tahu dok. Ni macam untuk cakap sorry duk. This comeback has to be studied lah. Really? Kenapa dia abaikan Ni perlu dikaji lah. Ini perlu dijadikan tesis. Ya. Oh ini berat dok kalau masuk okas. Macam mana ni? Dia macam Weh aku tak tahu dok. Ke mana dia orang ni? Ke Lord dekat defend nak fight. Kau biar Lord dipertahankan oleh Smooth yang tak ada capability untuk bersihkan minion sekalipun bersama dengan Ada aku Kena ni kan tahu. plan jom pergi Bali esok. Balik beli tiket pergi. Balik tak tahu. Balik mana? berenang. Balik berenang. Sekejap aku tahu, aku speechless. Sumpah. Wow. Ini macam dekat MPL level punya quality lah. Aku boleh cakap lah. Dan ini bukan, in fact, ini adalah perlawanan di antara contender untuk ke playoff. Mereka nak